nak buang, okay, silakan, saya tak kisah pun, sebab perjalanan saya selama ni saya rasa saya tak perlu korang pun. Melayu dah start masuk campur, ramai orang-orang dah start masuk campur dengan benda ni. Nanti Olympic Paris akan ada ni breakdance b-boy punya. So mungkin boleh sharekan sikit sekarang ni macam mana nak layakkan diri, sebab mungkin kalau berpeluang layak, mungkin mana tahu ada rezeki menang emas, mungkin emas pertama untuk Malaysia. Mungkin kalau Nebo boleh share. So okay, Olympic sekarang dah XTR yang breaking ni as official sport in the world. So kita orang pun ambil opportunity ni, sebab kita orang pun selama ni sebelum Olympic pun kita orang dah travel the world lah untuk nak represent Malaysia apa semua. But this time is more orang cakap apa, proper, sebab dah diikhtiarkan sport kan benda ni. And kita orang ambil opportunity ni untuk collect point and bawa Malaysia flag tu pergi masuk ke top finalist dekat Olympic. Sebab kebanyakan ni Southeast Asian, orang cakap Malaysia is one of the top b-boy lah, bukan nak cakap apa. Kita orang suka challenge diri kita orang dekat Southeast Asia. Sebab Thailand apa semua pun pandang Malaysia, Singapore, Indonesia semua pandang Malaysia. So kita orang ada satu, orang cakap apa, kelayakan. Sebab kita ada dua b-boy yang orang takut dekat dalam Malaysia ni, is tak nak mengaku diri saya, tapi ramai orang cakap yang dua orang ni memang bahaya gila. Is myself, Kinobu and Lego Sam. Sebab kita orang experience b-boy, kita orang tahu macam mana nak training cara sistem, and kita orang tahu macam mana nak handle kita orang punya stamina untuk nak travel, untuk nak orang cakap apa, lawan orang-orang luar negara sana. So bagi kita orang kelayakan ni adalah, orang cakap panjang perjalanan ni. Dah 3 tahun lah kita orang travel collect point ni. So ramai orang tak sedar benda ni dah almost 3 years dah. And this year kita orang akan travel 10 negara, including kita orang pergi Morocco, kita orang akan pergi Brazil semua. So benda-benda ni semua orang cakap sangat penting untuk kita orang punya, orang cakap, point prestasi kita orang sebagai Malaysian b-boy untuk nak pergi ke luar sana, untuk nak buat nama kita pergi ke final Olympic nanti. So bukan je Olympic je, sebab banyak lagi sport-sport sebelum Olympic nanti akan berlaku, macam SEA Games, macam Asian Games, so World Games pun b-boy pun ada juga. So benda ni semua kita orang kena perform. Basically we don't need another, orang cakap kat Malaysia ni ada 2 kan. So saya harap ada banyak lagi b-boy ambil tahu pasal benda ni, masuk training kita orang. Walaupun Kinobu sekarang ni tanpa ada support daripada mana-mana kerajaan ataupun mana-mana sponsor, Kinobu pun training seorang-seorang kat studio ni, sanggup pindah kat tempat yang ada studio, ada gym supaya saya boleh guna. Sebab selama ni saya memang training kat parking lot, nak tunjuk perasaan pun bukan nak tunjuk perasaan, memang saya suka training kat parking lot kan. So benda-benda ni semua sebab sayang lah pasal sport ni. Kalau bukan saya, siapa lagi akan buat benda ni? Kalau bukan Lego Sam, siapa lagi buat? Kalau bukan ada b-boys yang kat luar sana trying to do history, siapa lagi nak buat? So benefit yang paling bagus sekali, salah satunya Olympic. Nombor 2 is to bawa sukan breaking ni untuk nak ambil, orang cakap apa, salah satu aktiviti yang kita boleh buat dekat kena-mengena dengan sukan, macam KBS, MSN, OCM. All these people kalau buat event dekat mana-mana kan, macam Putrajaya selalunya KBS buat event apa semua. And actually next time I hope that Malaysia ada spot for breaking ni competition. So orang-orang luar ni boleh tengok sport ni macam mana dorang apa orang cakap, lancarkan dorang punya program. And lagi salah satunya saya punya dream as a breaker lah, kalau saya tak dapat gold medal pun dekat luar sana, satu je saya nak bawa breaking b-boy ni dekat Malaysia ni masuk sukan kurikulum dekat sekolah-sekolah dekat satu Malaysia ni. So if I can bring this sport masuk kat mana-mana sekolah, I believe that kita ada banyak lagi, orang cakap apa, new generation yang boleh continue kita orang punya legacy. Mungkin di Malaysia belum diiktiraf sebagai sukan lagi kalau tak salah saya, sebab Kinabalu punya sendiri, untuk tak salah saya Sabtu ni akan berjumpa dengan Hanayo YB. So mungkin boleh sharekan untuk Sabtu ni punya event apa, ataupun maybe nak berbual dengan dia, nak beritahu kita nak membawa benda-benda ni untuk KBS memberi perhatian kepada sukan-sukan ni, sebab ni pun antara Olimpik ni, antara orang ni benda penting juga untuk sukan b-boy ni. So kalau dapat jumpa our Perdana Menteri YB Nilo, so kalau dapat jumpa dia, salah satunya saya nak nampak, tak nak lah expect nak borak nanti hari Ahad ni dekat SEA Games, expect dia tengok dulu culture ni, belajar dulu culture ni. Harap-harap lah siapa-siapa yang membawa dia ni dapat berborak tentang apa ni breaking, apa ni breakdance, apa kebaikan dia, apa dia punya history, tahu tak benda-benda ni semua. Haraplah orang yang boleh explain dia tu dapat macam mana yang orang-orang yang kita sebagai atlet ni boleh explain dekat dia before kita akan jumpa dia. So kalau saya dapat jumpa YB, salah satunya saya akan cakap, saya nak minta salah satu, orang cakap, bantuan untuk dia ikhtiarkan satu perkataan saja
saya ikhtiarkan breaking ni sebagai official sport dekat Malaysia. Itu je saya minta dia cakap. Kalau dia cakap benda tu, I'll be happy. Saya akan happy gila. Sebab selama ni saya travel berapa negara ni, saya minta tolong banyak gila lah. Orang sampai sanggup pergi Melaka, sanggup pergi depan parlimen, tunggu pagi-pagi untuk nak bercakap dengan siapa-siapa kena mengena dengan sport ni, untuk nak minta tolong, dapatkan fund untuk kita orang travel lah. Sebab pergi luar negara bukan murah. Sampai pergi Melaka, menari tengah jalan raya, nak dapatkan support daripada kerajaan dia. So benda-benda ni semualah kenangan-kenangan yang orang cakap Kinobu tak akan lupa gila. So sampai sekarang Kinobu rasa macam Hanayo dah start recognize sebab Kinobu start to pop up on social media. If not me, siapa lagi nak cerita pasal benda ni? Because I have right to say this. And kalau lah kita dapat sampai KBS, kita orang jumpa macam-macam KBS punya orang, okay, macam ni lah Kinobu. Kau pergilah buat persatuan NGO ke untuk kau boleh teruskan kau punya perjuangan ni. Macam cakap, ush, gue atlet, akulah buat benda ni, akulah macam ni, faham tak? So benda tu banyak berborak lah kat dalam otak kan. Terpaksa kena stop kerja, stop semua benda ni lah, stop je, fokus dengan breaking je. So Kinobu buat NGO sendiri. Daripada NGO tu lah Kinobu recruit budak kecil, perform kat street, buat exam untuk orang, ajar orang kelas apa semua. And at the same time Kinobu pun kena training untuk Olympic juga. So benda-benda ni orang cakap apa, kenangan yang sanggup Kinobu buat sampai sekarang. Kinobu nak haraplah satu hari nanti Kinobu dapat perform, tunjuk satu Malaysia ni apa tu breaking, apa benefit dia, apa kelebihan dia, apa seronoknya pasal breaking ni. So ya. Okay, bila kita tahu macam susah nak cari fund, nak cari sponsor semua everything. Baru-baru ni Kinobu ada isu kan dengan MOADF. Mungkin boleh sharekan sikit apa sebenarnya yang berlaku tu. So kita tak adalah nak bergaduh ke ataupun apa-apa dekat MOADF ni apa semua. Cuma director MOADF, orang-orang yang atasan MOADF ni, diorang kena tahu apa maksud sukan kita orang. Sebelum nak ambil tahu pasal sukan kita orang, kenalah buat some research, kena buat study macam mana atlet punya perangai, macam mana kita orang punya background, macam mana cara kita orang, instead of just like treating us like Sam macam despot lain, macam Latin dancer apa semua. Tak, kita orang tak blend Latin dancer. Cuma B-boy ni agaklah proper. Dia punya, walaupun dulu-dulu orang pandang rendah dengan street dance, macam orang-orang ni bersekolah, masuk sukan apa semua kan, tapi sekarang kita orang sama level dengan orang. So walaupun benda ni agak rumit macam masa dulu, tapi haraplah korang boleh consider yang kita orang ni salah satu sukan yang sangat proper and sangat betul-betul semangat untuk nak menang sukan Olimpik dekat luar sana. So harap-haraplah isu ni boleh settle, sebab saya pun rasa macam saya bukan dilayan seperti orang cakap apa, kemanusiaan. Kita cakap kemanusiaan lah, sebab kita ni salah satu kalau ada kemanusiaan kita boleh consider dengan orang tu, kita boleh cakap elok-elok dengan dia, instead of just like macam main cakap je apa yang dia nak cakap. So tak nak burukkan siapa-siapa, tapi saya haraplah kau boleh buat satu statement untuk nak minta maaf daripada korang punya decision tiba-tiba nak turn down Kinobu, nak buang Kinobu daripada SEA Games and Olympic. Benda tu sangatlah unprofessional. So, oleh kerana sebab kenapa Kinobu kena cakap macam tu, sebab Kinobu against it. Sebab Kinobu cakap tak fair lah, macam mana kita orang boleh tunjuk muka kita orang dekat sana tanpa ada support apa-apa pun bagi korang. Korang paksa kita orang datang and then tanpa ada apa-apa pun selama ni korang bantu kita orang. Kita orang nak explanation, that's all. And then after that dia ajak lagi meeting without telling me earlier. Dia cakap, hari ni kita kena ada meeting. Tapi saya cakap saya tak dapat datang sebab time tu shoulder, last week shoulder saya sakit and saya ada demam. Memang tak boleh bergerak gila. And then they pop the message cakap nak legal action Kinobu and then buang Kinobu daripada SEA Games and Olympic. And for me it's like, okay, nak buang, okay, silakan. Saya tak kisah pun, sebab perjalanan saya selama ni saya rasa saya tak perlu korang pun kan. Korang pun tak pernah bantu apa semua, saya tak takut. And then now they start to like shake. Faham tak? Sebab Hanayo dah start masuk campur, ramai orang-orang dah start masuk campur dengan benda ni. Benda ni ramai-ramai, banyak-banyak sukan pun dah start borak dekat social media. And then benda tu, saya bukan nak expose community ni apa semua, tapi it's just reminder that kita zaman sekarang ni, orang-orang muda ni bukan tak ada akal, faham tak? Nak boleh dengar cakap orang tua semata-mata nak dapatkan satu title je, untuk nak dengar korang punya cakap supaya korang boleh handle kita orang macam mana korang handle orang-orang selama ni. So ramai orang report Kinobu pasal masalah ni, bukan je B-boy, Latin dancer, semua orang teks Kinobu. Tapi harap-harap dapat statement dulu, sebab saya menunggu dengan statement daripada dia untuk nak buka cakap minta maaf dengan atlet-atlet Malaysia. Sebab sekarang kita orang tengah sakit ni, kita orang tengah tunggu
kita orang punya turn sebab aku akan pergi SEA Games. And then kenapa nama aku ada kat SEA Games dia tak padam pun lagi. My SEA Games still kat nama Kinobu masih ada kat sana. Nama Kinobu still ada dekat top 100 dekat WDSF. Kenapa dia tak buang lagi? So daripada sana saya rasa macam okay. So sekarang apa cerita? Faham tak? So come up with apology. Kau minta maaf, kau jumpa aku, kita shake hand. Tak ada siapa-siapa akan kena buang lepas ni. Kalau saya nak cakap saya ni jahat, saya akan cakap kau selama ni tak buat apa-apa pun dekat dalam culture ni. Saya boleh buat macam tu. Tapi buat apa? Kita Malaysia kecil je kan. Benda kalau kita sakitkan orang tu, dia pun ada period nasi dia pun ada family dia nak jaga. So benda ni semua kita kalau boleh satu Malaysia ni kita janganlah ada bias, kita janganlah ada perangai-perangai yang rasa macam racism and stuff. Kita sebagai orang Malaysia, bagi saya kita kena bersatu. Trust me, kalau kita bersatu orang Malaysia, kita kuat gila. Orang pun cakap Malaysia punya energi dekat luar sana memang lain macam gila, orang suka gila. Tapi background story dia macam ni. So bagi kita orang, kita tak payah nak buktikan apa-apa. Biar orang cakap kita bagus. Tapi kalau boleh, kita jangan nak menunjuk sangat. Kalau boleh kita buktikan kita punya, orang cakap, result. Apa yang kita boleh dapat kat luar sana. Itu je Kinobu nak. Ya, Kinobu, sorry, ada 2 soalan lagi. Teruskan. Untuk macam mana mungkin boleh share juga pengiraan dia sukan ni, sebab orang mungkin anggap kenapa ni dari sini anggap sukan, macam mana pengiraan bila pertandingan tu? Okay, pengiraan point dia sebiji macam gimnastik ni dia ada posture dia punya cara lompat dia, disiplin pointing kaki dia apa semua. It's the same like breaking, cuma breaking ni dia akan mengenai dengan music. Dia akan mengenai dengan music. So music dalam judges ni, sistem ni dia ada musicality ni macam mana korang menari ikut beat. So kita kena follow beat tu. Maksudnya dia bagi secara spontan. Spontan. Dia ada DJ. Dalam breaking ni dia ada DJ, dia ada MC. So DJ tu play, kita battle. Musicality kena on point, kena jaga beat, kena apa-apa hit beat tu kan. Memang penting lah sebab music is the key. So second one is originality. Originality ni salah satunya example macam Kinobu daripada Malaysia, tiba-tiba B-boy campur pula Zapin, campur silat. So nama dia, benda tu semua nama dia originality. So ramai-ramai negara dekat negara luar sana, diorang banyak buat abstract movement to find their own originality. And then we have education. Education ni cara macam mana kau masuk skill tu. Sebab berjuta-juta orang boleh buat skill tu macam tu, tapi cara masuk macam mana. So dia ada power move ni yang kaki pusing-pusing, kepala semua pusing-pusing tu semua power move dia. So kat sana pun ada point juga. And kita orang ada tricks, and kita orang ada berbagai lah. Kita orang ada few judges system that orang akan tengok daripada sana. So setiap judge dia akan komen satu je, and daripada sana dia akan kira. Contohlah Kinobu ada musicality, originality, ada education, ada tricks. So dia akan kira point tu. So daripada point tu lah kita orang akan layak pergi ke seterusnya. So nak dapatkan point tu agaklah susah sebab B-boy semua sama je. Semua ada sama skill yang macam gimnastik, tapi cara kita orang macam mana nak go through is our spirit lah. Semua energi kita orang, cara kita orang macam mana kita orang menari, cara attitude kita orang macam mana kita orang boleh conquer the stage, cara macam mana kita orang boleh conquer the music. So basically it's like that. Okay. Apa nasihat Kinobu untuk mungkin budak-budak baru yang nak join, mungkin nak jadikan ni sebagai kerjaya profesional? Okay. Saya punya message to all the new generation kat luar sana, breaking ni dia tak mengejar orang pun, dia tak harap orang untuk join pun. Kita orang tak mengharap siapa-siapa pun untuk join. But if you guys have love towards breaking, korang dah start rasa macam korang suka breaking ni, korang start to do study. Buat je study banyak-banyak. Watch YouTube. Korang boleh tiru for now, okay? I suggest lah korang boleh pergi tengok kat YouTube. Sekarang kita berbagai, orang cakap social media, kita boleh belajar. YouTube boleh belajar, TikTok boleh belajar, Instagram boleh belajar. So kalau ada, use this opportunity to learn for almost like 1 year to 2 years. Korang boleh je tiru mana. Kalau korang dapat buat exactly apa idola korang buat, that's bagus gila. But at the end of the day, kalau korang dah start, nama korang naik, buatlah, carilah originality sendiri. So dalam breaking ni korang tak boleh give up, because breaking ni memang sekejap je. Dia punya hati tu dia cepat rasa macam kecewa gila, takut, and nervous tu memang kuat gila. Sebab nak step on stage tu nampak lagi orang-orang ganas-ganas semua. So korang akan rasa macam shaking gila lah at first. Tapi lama-lama korang akan rasa confident kalau korang rasa korang buat benda ni demi keluarga korang, demi orang cakap orang yang kau sayang, demi negara korang. So kalau orang buat benda ni demi negara korang, korang akan rasa macam lain macam gila energi tu. So daripada sana kau tak rasa nervous, kau tahu kau nak menang, kau nak perform, kau nak bagi kau demi negara kau. So tu je. So for me, just heads up and just do what you're gonna do, and make sure that korang cari kawan yang betul tu. That's it. Last, apa harapan Kinobu sendiri untuk kerjaya Kinobu, dan maybe kata-kata buat fan, of course Kinobu ada fan yang lebih support selama ni. So harapan saya tak banyak. Harapan saya salah satunya kita punya sukan breaking kat Malaysia ni kalau diikhtiarkan,
saya rasa saya boleh bernafas dengan cara lega lah time tu. So daripada sana juga saya boleh membantu orang cakap apa, new generation lagi membesar, buat banyak-banyak kelas, boleh membantu ramai orang daripada segi culture Kinobu lah, breaking dekat Malaysia ni. So kata-kata Kinobu tak banyak sangat lah, harap lah Malaysia ni lagi banyak orang terima kita orang seperti mana korang terima artis-artis kat luar sana, rapper-rapper kat luar sana, sebab kita orang in the same culture, tapi kita orang tak kena layan macam mana yang rapper-rapper dekat luar sana kena layan. So bagi kita orang dekat luar, macam dekat US apa semua, rapper dengan dancer semua memang kena layan sama rata. Memang diorang pun penting, diorang artis bukan backup dancer. So kebanyakannya macam orang-orang TV show ni panggil Kinobu untuk perform, layan Kinobu macam backup dancer ni, Kinobu boleh je low down my standard, cakap oh backup dancer is okay, but at the same time korang tahu harga aku berapa. So benda-benda ni semua orang agak goyang sikit lah nak bekerja dengan Kinobu, sebab Kinobu tahu standard Kinobu, and Kinobu nak tukar kerjaya menari ni kat Malaysia. Dia salah satu kerjaya standard sama macam pemain bola, sama macam sport-sport lain. So diorang ada bergaji yang sangatlah lumayan, sangatlah bagus. So daripada sana diorang boleh fikir masa depan diorang, boleh berfikir daripada orang cakap apa, tak risau daripada diorang punya parents ni nak stop diorang buat benda-benda macam ni. Biar kita orang punya parents yang risau, tapi parents korang lepas ni jangan risau. Kita orang akan buat benda ni dulu untuk dapatkan korang punya spot untuk meneruskan lagi kejayaan korang daripada breaking. Kata-kata untuk fans lah, of course ya, Kinobu kan dapat banyak DM-nya support. So my orang siapa yang follow up Kinobu daripada segi social media, TikTok, Kinobu selalu post pasal Kinobu training, Kinobu selalu post pasal Kinobu punya achievement, buat macam-macam sport, golf lah, bola apa semua. Bukan Kinobu nak menunjuk ke apa, Kinobu nak menunjuk yang kita ni sebagai orang cakap atlet, sebagai orang cakap orang biasa je, kita boleh buat semua benda. Jangan fokus satu benda, jangan fokus dekat satu tempat tu, oh inilah sampai aku mampus lah aku buat benda ni. Tak ada, benda tu semua tak real. Macam Kinobu pun, Kinobu tak cakap yang breaking tu is everything. Kinobu cakap bola tu bukan everything, golf tu bukan everything. Kinobu don't say any that kind of word. Kinobu just buat je. Dapat opportunity, rasa macam benda tu bagus, sehat, kita buat. Tapi kita try lah, daripada segi nak buat benda ni semua ni, mental tu kena jaga. Daripada segi mental ni bukanlah jumpa orang fizio semua nak cakap oh masalah doktor-doktor ni aku ada masalah mental. Bukan. Nak jaga korang, mindset korang senang je. Jaga pemakanan korang. Korang jaga pemakanan korang, disiplin korang, mindset korang auto akan jadi lagi better daripada korang rasa macam way back before, yang korang rasa macam korang, diri korang ni tak ada arah tuju. So my important message is just stay close to your family, stay close to your good friend, take care of your zone, take care of your close friend. Make sure that kawan-kawan sekeliling korang tu nak berjaya, bukan kawan-kawan korang sekeliling korang tu ajak korang pergi buat benda-benda yang bukan. So tak salahkan orang yang boleh buat bukan-bukan ni, sebab tak semua orang sempurna. So apa-apa yang saya cakap ni, jagalah korang punya circle. Make sure circle korang cun je cantik. So it is what it is. This is me, Kinobu. Peace. Assalamualaikum.